Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di Max Gabian yang sudi bersama-sama dengan saya pada tengah hari ini untuk kita bersama-samalah bercerita sedikit berkenaan dengan kemurungan ataupun depression dalam bahasa Inggerisnya. Kenapa saya bawakan tajuk ni? Sebabnya kalau tengok dekat berita, kalau tengok dekat WhatsApp, ramai orang share lah isu-isu ataupun kes-kes bunuh diri ni, uh, hampir setiap masa lah kita dipanggil, kita boleh rangkum atau kita boleh cakap hampir setiap masa ada je kes-kes yang berkaitan dengan bunuh diri, yang kebanyakannya berlaku disebabkan oleh stres ataupun tertekan dengan situasi semasa. Especially kalau kita tengok sekarang ni berkenaan dengan COVID-19, ramai orang terkesan daripada segi sudut ekonominya, dari sudut kesihatannya, dan dari sudut contoh orang yang mungkin ada kena COVID-19, dia rasa macam rasa panggil apa? Rasa sebersalah ataupun rasa macam tak nak membebankan orang lain. So sampai dia orang memikirkan perkara yang bukan-bukan, yang menjadi punca mengapa mereka cuba ataupun ada niat untuk untuk membunuh diri, ataupun dah sampai ke tahap depression yang lebih tinggi ataupun lebih teruk. Okey. So hari ini kita tengok, kalau kita rujuk kepada Dapatan Kajian daripada National Health and Mobility Survey tahun 2019, ini yang paling latest lah. Disebabkan time sekarang ni daripada 2020 sampai 2021 still lagi COVID-19, so saya rasa mereka agak sukar untuk untuk lakukan kita panggil untuk lakukan survey. Sebabnya dia orang perlu buat survey untuk dapatkan data-data yang ada ni. So kalau kita tengok dapatan kajian berkenaan dengan mental health issue ni pada 2019, berkenaan dengan depression yang berlaku dalam kalangan golongan dewasa, okey, dia lebih kurang 2.3% daripada total rakyat Malaysia dewasa memiliki ataupun mengalami depression. Yang ini kalau kita ikut data daripada 2019, okey. So kalau kita pecahkan kepada data pada negeri, kita boleh lihat mana negeri-negeri yang menyumbang kepada statistik tersebut adalah, kalau kita lihat wilayah Persekutuan Putrajaya menyumbang kepada 5.4% daripada 2.3% daripada total jumlah rakyat Malaysia lah yang dewasa. So lebih kurang dekat separuh juta rakyat Malaysia lah mengalami ataupun menghidapi masalah depression ini. Okey, so daripada 5.4% daripada nilai separuh juta itu adalah daripada wilayah Persekutuan Putrajaya, dan seterusnya adalah mereka-mereka yang tinggal di Negeri Sembilan. Kalau kita Putrajaya tu mungkin kita faham lah, sebabnya di situ banyak orang-orang pegawai kerajaan, mungkin dia tertekan dengan dia orang punya beban kerja, dan juga dia orang punya tuntutan ekonomi semasa juga kot. Biasa mungkinlah logiknya. Seterusnya diikuti dengan Seremban 5.0%, seterusnya diikuti oleh Perlis 4.3%, dan seterusnya Sabah 4.0%, dan seterusnya nombor 5 adalah Melaka 3.8%. Ini antara 5 negeri yang tertinggilah kita panggil, yang menyumbang kepada kadar kes kemurungan yang ada dekat Malaysia untuk sekadar tahun 2019. Dan kalau kita lihat statistik, basically daripada 2011 sehingga sekarang, dia punya percentage ataupun dia punya peningkatan tu agak drastik. Sebabnya kita punya tahap kesedaran dan juga tahap rasa pentingnya terhadap ilmu mental health ataupun kesihatan mental ni dah makin meningkat. Lagi-lagi pandemik ni, lagi kita banyak diwar-warkan ataupun diajar ataupun diberi maklumat berkenaan dengan mental health issue ni.
Sebab kalau kita tengok di kalangan artis pun ramai juga yang mengalami masalah sedemikian rupa. So benda ni kita kena ambil tahulah, especially contohlah dekat orang di sekeliling kita, mungkin husband ataupun wife ataupun anak-anak, tak pun jauh sikit kita pergi pada adik-beradik kita, mak ayah kita. Kemungkinan ialah dah lama tak dapat jumpa anak-anak cucu mereka, mungkin dia orang rasa depressed ataupun kadang ada rasa keresahan, anxiety. So kita cuba lakukan sesuatu dengan teknologi yang ada, supaya benda-benda ini tidak berlaku. Kalau contohlah ada berlaku ke apa, atau kita nampak sedikit gejala ataupun simptom yang kita boleh tahulah secara kasarnya, cubalah kita mendekati kawan-kawan kita ataupun adik-adik kita ni, supaya kita dapat kalau tak mampu untuk tolong daripada segi mungkin punca dia dapatkan depression tu, dia mungkin disebabkan kehilangan kerja, kita tak mampu nak bagi peluang pekerjaan. Tapi di MSB insya-Allah ada, selagi dia orang sanggup, insya-Allah dia ada peluang pekerjaan. Maksudnya dia orang boleh buat perniagaan lah. Itu kira peluang pekerjaan bagi mereka lah, especially bagi mereka yang kehilangan pekerjaan time pandemic ini. Mereka boleh menceburkan diri ataupun berjinak-jinak dengan MXB punya perniagaan. InsyaAllah satu peluang ataupun satu platform yang sangat-sangat bagus. Ini saya tak nak cerita sekarang sebab saya cerita produk. InsyaAllah kalau nak cerita pasal platform yang bagus ke apa, InsyaAllah bertepatan dengan tajuk kita pada malam ini punya sesi, kita bawakan jejaka-jejaka tampan yang hebat pada sesi malam ini, insya-Allah, supaya kita boleh bersama-sama mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan kita panggil platform terbaik di MSB. Waalaikumsalam. Minta maaf lah, tak perasan anda punya suara kurang jelas. Tidak pasti kenapa. Sebab hari ni saya direct live menggunakan Facebook tanpa menggunakan platform lain. Saya tak pasti kenapa dia jadi kurang jelas. Sebab setup saya yang lain insya-Allah okey. Tu saya pun tak tahu macam mana saya nak kuatkan lagi. Minta maaf. Harapnya cuba dari masa ke semasa cuba komen tengok sama ada saya punya suara ni masih lagi kurang jelas atau tidak. Okey. Terima kasih kepada mereka yang memberi komentar atau memberi salam, okey. So saya teruskan. Mana tadi saya punya tadi? Okey. So kita tengok statistik yang tadi juga. Saya nak teruskan membaca berkenaan statistik dahulu. Sebabnya kenapa statistik ni penting? Untuk kita mengetahui ataupun kita sedar bahawa benda ni dekat dengan diri kita. Sebab kalau kita tak tahu ataupun kita tak ada data yang membuktikan ataupun yang menunjukkan bahawanya benda ni bahawasanya benda ni dekat dengan diri kita, kadang-kadang kita ambil indah tak indah ataupun memandang enteng je benda lah ini. Okey. So kalau kita tengok, kita pecahkan pada lelaki dengan kaum wanita, siapa yang lebih kerap atau siapa lebih cenderung untuk mengalami depression ni, basically wanita lah. Persentage tak jauh beza pun. Lelaki 2%, perempuan ataupun wanita 2.6%. Okay, so just biasa 0.6% saja. So tak banyak. Cuma dia just ada extra lah kat situ. Perempuan ada tendensi yang kita panggil extra lah. Kenapa dia orang boleh jadi macam itu? Kadang-kadang salah satunya oleh faktor emotion juga lah. Perempuan, kita faham, kita tahu memang faktor emosi dia kita panggil kadang-kadang ada naik turun dia, pasang surut dia. So that's why kita kena perempuan adalah sikit tendensi tinggi sikit dia dapatkan depression. Okay, so kalau kita tengok, kita pecahkan pula kepada kalau kita tengok rural area ataupun kawasan luar bandar 3.6%. Okey. Kawasan bandar 1.9%. So maksudnya kes-kes ini banyak berlaku di kawasan luar bandar berbanding dengan bandar. Tapi kalau kita tengok tadi, sebenarnya kalau anda dapat dengar ataupun anda dapat lihat statistik negeri-negeri atau tempat yang tinggi kes ataupun orang yang mengalami depression, yang pertama wilayah Persekutuan Putrajaya, basically is bandar. Tapi tak pasti macam kat bandar belah mana yang jadi rural dekat situ yang menjadikan dia mungkin in overall secara
umumnya lah banyak di luar bandar. Sebabnya lah depression ni banyak faktor. Sekejap lagi saya akan sentuh sedikit faktor-faktor yang menjadi salah satu punca mengapa mereka kerap mengalami masalah depression ini. Okey. So kalau kita tengok, kita pecahkan pula kepada pasangan ataupun orang yang ada single, berkahwin ataupun yang bercerai. Kita tengok statistik pada pasangan-pasangan tersebut, 3.2% bagi orang yang single ataupun tidak berkahwin ada tendensi yang lebih tinggi untuk mengalami masalah kemurungan. Yang ni saya rasa saya boleh rumuskan di mana yalah, bila kita seorang-seorang, kita tak tahu nak channel macam mana kita nak bercerita kita punya masalah. So that's why ikutkan statistik ni, that's why orang yang single ataupun orang yang belum berkahwin ada risiko tinggi untuk mengalami masalah kemurungan ataupun depression. So kalau untuk orang yang berkahwin 1.8% dan 2% bagi mereka yang bercerai. Okey. So ini statistik yang kita boleh berikan merujuk kepada statistik 2019. Okey. Kalau kita tengok pada golongan ikut sosioekonomi, golongan B40 berada ataupun menyumbang pada 2.7%. Kalau kita tengok M40 1.7% mengalami masalah depression ni lah, and golongan T20 0.5% saja menyumbang pada masalah depression. So kalau kita tengok pada statistik ini, kita boleh rumuskan bahawa antara punca sebab berlakunya depresi di kalangan rakyat Malaysia ni ada kaitannya dengan faktor ekonomi. Itu betul lah. Sebabnya kalau kita tengok pun sekarang ini kes-kes yang melibatkan orang ada niat untuk cubaan membunuh diri itu semua bermula dari tekanan hidup. Okey, tekanan hidup yang kadang-kadang dia orang tak macam, especially mereka yang tidak bernasib baik, yang terpaksa diberhentikan kerja oleh majikan mereka dan sampai sekarang still lagi tak dapat kerja tetap ataupun tidak bekerja langsung. So dia orang tiada tempat untuk bergantung, tiada tempat untuk mencari nafkah ataupun mata pencarian. Yang kalau yang ada family lebih tertekan jugalah, sebabnya dia orang nak memikirkan contoh ada berapa orang anak, nak bagi kat isteri lagi, macam mana nak survive. Kalau yang single mungkin dia nak fikir macam mana aku nak langsaikan hutang-hutang yang ada. So banyak yang berkaitan ataupun memang kita lihatlah di kala pandemik ni, memang kita tahu kenapa dia berlaku, ataupun kenapa depression punya kes ataupun kes kematian disebabkan bunuh diri ni meningkat. Memang disebabkan kita punya faktor ekonomi ataupun tekanan hidup lah. Okey, so macam mana kita nak bantu mereka ni? Yang pertama, kita kena kenali apa itu sebenarnya depression ataupun kemurungan. Okey, so kita kena tahu apa ciri-ciri dia, apa tanda-tanda dia, supaya bila kita nampak benda salah satu ciri-ciri yang berlaku ni pada orang yang berkaitan dengan kita mampulah untuk menolong. Macam saya cakap awal tadi, kalau tak mampu untuk beri offer kerja, kita bolehlah mampu untuk offer nasihat ataupun offer bahulah untuk mereka bercerita ataupun meluahkan perasaan. Okey, so sebab tu saya bawakan cerita ni sekurang-kurangnya sambil anda menyebarkan tentang ilmu tentang kepentingan mental health punya kesedaran. Kurang-kurangnya kita dapat juga membantu orang yang memerlukan. Okey, secara tidak langsung lah. Bila tahu orang ni macam ada ada empathy lah dengan orang-orang yang macam aku ni. So nanti dia cuba message, mungkin dia tengoklah apa benda yang dia nak cari daripada anda. Daripada situ anda boleh create opportunity for yourself ataupun kepada orang itu sendiri. So that's why saya buat tajuk ini. Okey, seterusnya saya nak tunjuk ataupun saya nak ceritakan, sebenarnya kalau ikutkan kajian ataupun ikutkan journal study, depression ini adalah satu disorder daripada kita punya otak lah. Maksudnya ada benda yang tidak elok ataupun ada sesuatu yang berlaku lah, kecelaruan ataupun ada something yang tidak betul ikut kita punya fungsi azali otak kita tu. That's why menjadi yang membawa kepada kemurungan itu sendiri. Okey, so antara faktor-faktor penyebab ataupun punca
mengapa kemurungan ini boleh berlaku, kita boleh kelaskan kepada beberapa kategori, iaitu faktor genetik. Yang ini kalau kemungkinan besar anda ada family history yang ada kes ataupun ada masalah masalah depression ataupun kemurungan dalam ahli keluarga anda, so anda kena berhati-hatilah di kala pandemik ini supaya anda tidak terjerumus ataupun tidak menunjukkan simptom-simptom depression. Okey, kalau dah ada rasa-rasa, cuba minta bantuan. Tak daripada ahli keluarga, boleh juga minta bantuan daripada orang-orang yang profesional. Kalau orang profesional macam contoh psikiatris ataupun ahli kaunseling, yang sekarang diorang boleh je, kalau kita pergi KK, diorang ada borang-borang tertentu yang kita boleh isi untuk kita check kita punya kita buat test kepada kita punya kemurungan atau anxiety level. Daripada situ nanti kita bolehlah rujuk macam mana langkah-langkah seterusnya untuk kita dapatkan rawatan ataupun dapat khidmat nasihat. Okey? So selain daripada genetik, yakni yang berlaku sekarang iaitu faktor environment. Okey, faktor environment yang berlaku yang menjadi yang menyebabkan tekanan berlaku, yang yang press kita punya structure ataupun kita punya kehidupan seharian, yang menjadi punca lah triggernya depression itu sendiri. Dan seterusnya daripada segi psikologi. Psikologi ni mungkinlah kita tak tahu, kita tak pandai nak channel out kita punya emotion, kita pendam, banyak sangat tekanan yang kita cuba simpan sampai satu masa dia menjadilah dia burst ataupun dia dah tak tahan sangat, atau yang menjadikan orang tu mungkin keluar tanda-tanda depression itu sendiri. Okay? And seterusnya last daripada biochemical factor, mungkin daripada segi penyakit. Mungkin dia lepas tu contohlah dia sakit ataupun contohlah dia pernah accident, lepas tu mungkin ada kecacatan, so dia rasa down atau dia rasa murung disebabkan condition yang berlaku. Dia jadi putus asa sebagai contoh, dia rasa macam kenapa ni aku rasa tak berguna, contohlah kan. So that's why benda tu ada kaitan lah dengan kita punya kesihatan badan. Okay, so itu antara faktor yang ada ataupun faktor-faktor yang kita boleh lihat ada gangguan kat background macam mana tu nanti tilang. So seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri ataupun tanda-tanda kemurungan itu yang kemurungan itu sendiri. Okey. So kalau kita tengok kemurungan ni basically tadi saya lupa satu point, iaitu kemurungan ni basically start ataupun berlaku kepada kanak-kanak boleh sampai golongan dewasa. So kalau tengokkan kaji selidik, kebanyakannya dia bermula daripada umur 15 tahun hingga ke 30 tahun dan seterusnya lah. Tapi kebanyakannya umur yang dominan ataupun yang banyak berlakunya adalah start dari umur 15 hingga 30 tahun. Kalau kanak-kanak ni lebih kepada mungkin dia orang punya tekanan daripada segi nak mengejar akademik punya akademik punya pencapaian. Banyak sangat tekanan dan mungkin dia orang jadi depressed. Okey, yang ini memang banyak berlaku lah, especially masa saya kerja dekat Kepong. Banyak kali dengar lah, sepanjang dekat 5 tahun lebih masuk 6 tahun bekerja di sekitar kawasan Kepong tu, memang kita kerap kali dengar lah, ada je orang kes-kes bunuh diri melibatkan kanak-kanak dan juga golongan dewasa. Okey, yang disebabkan jelah tekanan perasaan kan. So that's why kita tengok kejap. Okay, jadi yang saya cakap pasal faktor biochemical tu, macam mana faktor biochemical ni boleh menjadi faktor atau penyumbang kepada masalah kemurungan ni. Dia adalah macam penyakit-penyakit saya cakap tadi lah, macam contoh kencing manis, kanser, sakit jantung yang menjadikan dia orang stres dengan apa yang dia orang lalui. Mungkin sepatutnya dulu dia orang masa dia orang sihat macam-macam dia orang boleh lakukan, tapi bila asyik mengulangi tabiat ataupun rejim yang sama ulang-alik masuk hospital, so kadang-kadang dia orang jadi rasa down. Dia tengok orang lain, kenapa orang lain boleh buat, kenapa aku tak boleh buat.
So itu yang menjadi punca yang berkaitan dengan biochemical ataupun biochemical factor tu tadilah. Okay. So yang itu berkenaan dengan apa tadi saya cakap, berkenaan dengan faktor. So kalau kita nak tengok mana saya punya ni. Kita masuk dulu kepada tanda-tanda ataupun gejala kemurungan, baru kita pergi kepada jenis-jenis kemurungan yang ada lah. Supaya kita nampak apa tanda-tanda kemurungan mungkin ada pada kita atau mungkin ada pada kawan-kawan kita di sekitar kita. Okey. So yang pertama dia, apa tanda-tanda yang dekat ataupun apa yang tanda yang kita boleh lihat. Yang pertamanya perasaan yang tidak berdaya ataupun yang senang menyerah kalah lah. Maksudnya kalau dia rasa macam lemah semangat ataupun tak ada nak lakukan sesuatu yang memang tak ada semangat langsung, dia tak ada motivation. Setiap kali bangun dia macam aduh, aku nak kena buat lagi ke hari ni. Ada orang kan, contoh kadang-kadang dia down dia sekali-sekala aja, tapi untuk ataupun bagi mereka yang mengalami masalah kemurungan ni, rasa tidak terdaya ataupun rasa yang down ni pagi-pagi daripada pagi sampai satu hari lah rasa down ni, dia berterusan lebih kurang dalam, dia mengambil masa lah. Dia bukan kejap ada kejap tak ada, dia memang berterusan dalam satu jangka masa yang lama. Okey, yang menyebabkan dia susah nak buat dia punya kerja harian. Sebab dia tak ada motivation level langsung, dia punya motivation untuk drive dia untuk melakukan sesuatu tak ada langsung. So ini antara satu tanda-tanda ataupun gejala yang senang kita nampak lah. So yang kedua, dia hilang minat untuk melakukan aktiviti harian. Maksudnya mungkin sebelum ni dia suka bercucuk tanam, ataupun dia suka masak sebagai contoh, ataupun dia suka berjogging. So tapi disebabkan ada satu peristiwa, ada satu insiden yang berlaku pada diri dia yang menyebabkan dia rasa down sangat ataupun rasa murung. So menyebabkan dia langsung dah tak minat untuk lakukan dia punya aktiviti harian ataupun aktiviti hobi dia tu sendiri, minat dia sendiri. Bila orang tu dah tak pernah cuba untuk lakukan sesuatu benda yang dia minat ataupun hobi mereka, so maksudnya satu hari tu dia tak ada benda pun yang dia lakukan yang boleh menggembirakan diri dia. So bila benda ni berlaku, tu yang menyebabkan keadaan ataupun condition mereka tu jadi lebih teruk lah. Yalah, orang dah murung kan, dah tak ada benda yang boleh menyebabkan dia happy, dia asyik fikir benda yang sakit atau benda yang negatif je. Tu yang menyebabkan kemurungan tu berlaku dengan lebih teruk. Okay. So poin yang ketiga, perubahan pada selera ataupun tak ada selera makan, dan sehinggakan mereka punya berat badan turun secara mendadak. Okey. Tapi dia ada dua lah. Dia sama ada, kadang-kadang ada orang yang murung ni, dia mencari comfort food yang menyebabkan dia punya selera makan bertambah-tambah, yang menyebabkan dia jadi chubby, dan ada yang juga sebaliknya. So dia depend on situation apa yang berlaku pada diri anda. Tapi yang maksud gejala kat sini adalah perubahan selera makan dan berat badan yang ketara, yang sangat-sangat ketara lah. Yang dahulunya mungkin berat badannya hanya 50 ke 40 kilogram, tiba-tiba disebabkan kemurungan hanya dalam sebulan atau 2 bulan naik sampai 80 ataupun 100 kilogram. Mesti ada sesuatu. Kalau contoh anda tahu, kenapa kau tidur macam ini? Kalau contoh perempuan bukan disebabkan mengandung, tapi tak mungkin lah kalau sebulan boleh jadi naik berganda-ganda kan, itu merepek juga. So that's why kita boleh query. Kita boleh tanya, kenapa kau ni? Ada masalah ke? Ada apa yang aku boleh bantu? Contoh, okey? Kejap, sambung lagi. Dan seterusnya adalah perubahan tidur ataupun orang yang mengalami masalah sukar tidur, tak dapat kepuasan tidur ataupun insomnia lah. Ayat saintifik dia ataupun ayat penyakit nama penyakit tu adalah insomnia. Kalau mereka tiba-tiba lah, sebelum ni tak pernah pun ada masalah sukar nak tidur, senang je letak betul-betulkan katil tu, ketepuk sikit je, letak kepala, pak, tidur. Tapi sejak kebelakangan ini tiba-tiba masalah insomnia ni ataupun sukar nak tidur ni berlaku. Kita tengok berapa banyak episod dia. Mungkin dia sekali-sekala tu disebabkan mungkinlah kita terlalu letih, terlalu banyak benda yang kita fikirkan sampai dia mengganggu kita punya kualiti ataupun kita punya proses untuk dapat lelapkan mata tu. Tapi kalau dia berlarutan untuk satu tempoh atau satu jangka masa yang panjang, itu mungkin menjadi salah satu tanda ataupun gejala anda mengalami masalah kemurungan. Okey. Yang ini
masalah gangguan emosi ataupun kita panggil orang tu dah tiba-tiba sebab dia pendam, mungkin banyak sangat emotion punya level ataupun benda yang dia simpan di dalam, dibukukan dalam hati, so dia sampai tahap dia tak boleh tahan, dia jadi macam apa tu, explode lah kemarahan ataupun dia resah gelisah, segala benda dia apa nama tu, dia dia curi macam yang ini apa nama tu, dia tengok contohlah pasal apa nama tu, pasal hilang kerja lah contoh. Cik, kenapa orang aku tak dapat kerja sekarang, padahal baru je tengok semalam, baru je apa nama tu, baru je check ataupun update CV ataupun hantar apa nama tu, hantar resume, tapi setiap saat dia memikirkan benda yang sama. Dia setiap kali dia sentiasa memiliki masalah yang dia alami tu, yang menyebabkan dia selalu jadi overthinking, dan satu masa dia overthinking sampai dia tak ada jawapan, so menyebabkan dia jadi tu yang dia menjadi apa, dia akan menyebabkan diri dia jadi lebih tertekan. Dia fokus sangat pada apa nama tu, permasalahan yang berlaku tu. Okey. So yang seterusnya, yang ini rasa fatigue ataupun rasa tidak bermaya. Walaupun cukup tidur, memang cukup tidur 7 jam, 8 jam cukup, memang seminggu, 2 minggu memang sentiasa cukup tidur, tetapi badan tu rasa letih, rasa lesu, tak puas rasa apa tidur tu. Kenapa? Kemungkinan besar ini adalah salah satu faktor ataupun tanda anda mengalami masalah ataupun ada mengalami kemurungan lah. Okey. Yang ini seterusnya, orang ini kadang-kadang dia rasa diri tak berguna ataupun rasa dia benci pada diri sendiri. Cakap, apa benda lah aku ni, tu pun tak boleh buat, kenapa orang lain buat, kenapa aku tak boleh buat. Dia memikirkan apa masalah yang berlaku pada diri dia. Dia tak percaya pada diri dia. Asyik menyalahkan diri sendiri. Yang ini menjadi salah satu tanda jugalah mereka tu ada masalah ataupun mengalami gangguan ataupun bukan gangguan mental, apa nama, masalah depression lah. Okey. Seterusnya, biasanya orang yang mengalami masalah depression ni, dia orang memang sukar untuk apa nama, membuat judgement ataupun membuat satu apa panggil, satu tindak keputusan. Buat satu keputusan. Dia punya keputusan tu kadang-kadang terganggu ataupun dia nak, bila dia nak melakukan ataupun dia nak buat keputusan tu, dia terganggu ataupun dia tak boleh nak berikan keputusan tu dalam satu tempoh yang singkat. Sebabnya dia punya otak tu dah celaru dan banyak benda dia fikir, so dia tak boleh fokus pada benda apa yang nak buat di depan. So that's why ini salah satu tanda jugalah. So seterusnya, yang bila dia dah apa nama tu, selalu fikir benda yang bukan-bukan, so dia akan jadi sukar nak fokus. Sebabnya otak dia tu berfikir macam-macam. Okey, macam-macam benda dia fikir, dia tak boleh fokus langsung. Bila fokus pun tak boleh, nak mengingat atau nak menghafal pun payah. Mungkin dia letak, contoh dia letak apa, sekarang pakai face mask kan. Face mask ni benda yang kecil. Bila dia letak dekat meja, contoh tengah buka macam ni, dia letak kat meja ke apa, dia mencari, kat mana aku letak aku punya face mask ni? Aku nak guna, nak keluar ni, kat mana kau nampak tak? Kau nampak tak? Padahal benda tu dia gantung je kat sini, contohlah. Dia gantung je kat leher dia. Situasi-situasi macam ni yang menunjukkan lah kemungkinan orang itu ada gejala berkaitan dengan kemurungan. Dan seterusnya last sekali, ketidakselesaan ataupun kesakitan yang tak dapat dijelaskan. Ini mungkin orang tu selalu sakit kepala, sakit belakang, sengal-sengal otot ataupun gatal-gatal yang kita tak boleh nak apa nama, tak boleh nak buktikan apa sebab dia. Macam tu gatal kaki kan. Gatal kaki itu mudah nak cakap. Tadi ada nyamuk masuk dalam rumah ni, so banyak nyamuk kena gigit kaki aku, so gatal. Maksud kalau contoh, kalau kita rasa dah lama tak tukar cadar katil, apa nama tu, kita rasa gatal disebabkan cadar katil tu mungkin. So tapi orang yang kemurungan, dia tak ada sebab benda ni berlaku, tapi rasa gatal, pening kepala, sakit badan, sakit otot, sakit apa pinggang ke apa benda yang tak ada explanation. Ini antara apa nama tu, simptom ataupun punca simptom lah, tanda-tanda ataupun gejala yang kemungkinan anda ataupun kawan-kawan anda mengalami kemurungan. So saya ulang kembali apa tanda-tanda dia. First,
Yang pertama, dia tidak berdaya ataupun dia tak ada semangat ataupun tak ada motivation untuk meneruskan apa benda dia nak buat setiap hari. Pagi-pagi dia dah hilang mood dia nak buat kerja, contoh. Benda ni berterusan dalam satu tempoh yang lama. Yang kedua, dah tak ada minat langsung untuk melakukan aktiviti harian, to be specific, dah tak ada langsung minat untuk melakukan aktiviti yang dia suka ataupun hobi. Yang boleh, kalau contoh dia still lagi melakukan hobi yang dia suka ataupun hobi yang dia minat, dia boleh distract ataupun dia boleh tarik ataupun dia boleh cuba keluarkan fokus dia pada masalah, dia fokus pada benda yang dia minat. That's why penting ni, kalau contoh tengok TV korang dah tak ada langsung. Contoh sebelum ni suka main game kan, langsung game tak sentuh, padahal game berlambak dekat telefon. Tapi kenapa dia tiba-tiba hilang minat dia nak main game. Contohlah kalau lelaki kan dia suka main game. Saya suka main game, secang game saya main. Bersama bini saya pun bising, asyik main game je. So tiba-tiba dah satu hari hilang minat nak main game tu, mungkin ada sesuatu yang berlaku pada kita punya pasangan sebagai contoh. So yang ketiga, saya ulang ataupun saya recap kembali. Orang tu melakukan perubahan secara drastik daripada segi selera makan dan juga dia punya berat badan. Tak kisahlah sama ada berat badan atau selera makan dia bertambah ataupun berkurang. Dia bergantung pada orang. So yang keempat, orang tu mengalami masalah insomnia ataupun sukar untuk tidur. Yang kelima, mudah marah ataupun mudah irritate lah bahasa Inggeris dia. Dia senang irritate, senang kena trigger. Sikit-sikit dia trigger. Padahal sebenarnya dia orang penyabar je. Buat apa ke, usik dia ke tak ada apa-apa, relax je. Tapi tak disebabkan depression ni senang trigger. Sikit-sikit trigger yang menyebabkan kita pun susah nak berkomunikasi dengan mereka lah. Yang keenam adalah dah tak ada energy drain ataupun exhausted, fatigue. Kehilangan tenaga bahasa Melayu dia. Pagi-pagi je rasa lesu letih, dah tak ada tenaga langsung. Padahal cukup je tidur. So ini yang keenam. Yang ketujuh, perasaan tidak percaya pada diri sendiri ataupun dia membenci diri dia sendiri. Dan ke-8, tindakan yang melulu ataupun tidak boleh membuat keputusan secara waras. Dan ke-9 adalah hilang concentration. Dan ke-10, sakit yang tiada explanation ataupun sakit yang tiada yang tiada penerangan ataupun punca kat mana dia berlaku. Okey. So seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis ataupun apa jenis-jenis kemurungan yang ada dekat dunia ni lah. Basically kemurungan dia ada beberapa jenis. Yang pertama dia kecelaruan kemurungan berterusan. Yang ini yang kebiasaan dia macam mana doktor akan diagnose. Dia kemurungan dia ni berlaku selama sekurang-kurangnya 2 tahun. Okey. So maksudnya dia punya sebab simptom ataupun gejala kemurungan ni dia ada episod-episod dia. Sama ada dia ada yang major ataupun yang minor. So doktor akan check ataupun doktor akan bagi survey, akan check berapa kerap anda mengalami situasi macam ni. Nanti kita isi benda tu, nanti kita akan dapat ada penyerumuskan. So kecelaruan kemurungan ni, yang ada kecelaruan kemurungan berterusan ni basically dia jatuh kepada ataupun berlaku kepada mereka yang mengalami masalah depression ataupun kemurungan secara berterusan selama sekurang-kurangnya 2 tahun. Okey. Tak kisah sama ada dia mengalami masalah ataupun kemurungan episod yang yang major ataupun minor, tapi secara masa dia durasi dia selama 2 tahun lah. So yang seterusnya, yang ini berkaitan dengan perempuan lah, kemurungan pasca postpartum ataupun lepas bersalin. Yang ini bagi mereka yang first time mengandung dan bersalin lah, dan pasangan yang first time menimang cahaya mata, lelaki ataupun si suami kena pandai memainkan peranan. Especially time pandemik yang agak tertekan, agak stres ni, lagilah anda perlu memainkan peranan penting. Lagi-lagi kalau contoh anda tak dapat balik kampung untuk berpantang di dekat rumah rumah mak mertua atau mak anda sendiri. So anda kena memainkan peranan yang penting untuk memastikan isteri anda dalam mood yang
ataupun dalam mood yang baik lah. Jangan sampai mereka boleh terjadinya ataupun berlakunya proses kemurungan lepas bersalin ni. Ini agak berbahaya sebab kadang-kadang yang boleh menjadi isu yang kadang-kadang kita tak perasan, mungkin kita tengah busy bekerja, mungkin si isteri ataupun si ibu yang mengalami masalah postpartum punya depression ni ada risiko untuk membunuh anak itu. So kita kena pandai, sebabnya yang ini memang kita tak boleh nak nafikan lah. Benda ni sangat-sangat mudah sangat terjadi, especially bagi mereka ibu bapa muda yang belum lagi prepare sebaik mungkin dia punya mental dia dalam ataupun kita panggil untuk prepare dia orang punya physical dan mental dia untuk menjaga anak-anak ataupun untuk membesarkan anak, especially time masa berpantang tersebut. Sebab benda tu time sangat-sangat challenging. Lagi-lagi dengan time PKP ni ataupun time COVID-19 ni, mungkin disebabkan lagi dengan tekanan economic status, selagi orang tu tertekan. So that's why husband, anda perlu lakukan sesuatu. Jangan kalau contoh anda pun keadaan stres disebabkan anda punya kerja ke apa ataupun faktor environment yang lain, tapi anda juga kena bertahan lah. Sebabnya anda kena faham isteri anda dalam keadaan yang lemah. Dia baru saja melahirkan cahaya mata untuk anda. So anda kena beri extra care ataupun extra perhatian yang lebih pada mereka supaya benda ini tidak berlaku. Okey. So seterusnya yang ketiga adalah kemurungan secara psikotik. Yang ini dah lebih yang level yang tinggi lah. Yang kalau kita tengok macam ada kes bunuh, dia cakap ada orang bisik kat dia, cakap ada seorang sekolah ni suruh bunuh anak dia ke apa, contoh. So yang ini dia kes dia, maksudnya orang tu, si pembunuh tu, dia dah sampai kes kemurungan psikotik yang menyebabkan dia ada halusinasi ataupun khayalan yang bila dia duduk seorang-seorang, dia dengar ada kawan dia bercakap, ada mungkin dia cakap ayah dia ke, ada guru dia ke, dia cerita dengan dia atau suruh lakukan sesuatu. Yang ni dah sampai satu tempoh ataupun satu tahap yang berbahaya, yang kita tak nak dia berlaku sampai macam ini rupa. So ini antara tiga jenis-jenis kemurungan yang kebiasaannya berlaku dekat masyarakat umum. Yang kebiasaan ni, yang benda paling mudah kita lihat ataupun benda mudah yang boleh kita nampak adalah kecelaruan kemurungan yang berterusan, itulah yang secara episod. Episod ni bergantung, tengoklah episod dia pasang macam mana. Mungkin dia kerap ataupun mungkin dia tidak kerap, tapi bagi anda bagi anda di luar sana yang ada sahabat-sahabat yang pernah mengalami masalah depression ni, tolonglah mereka sebaik mungkin. So apa peranan kita sebagai seorang yang dekat? Apa peranan kita sebagai orang yang dekat dengan kawan-kawan kita ataupun family member kita ataupun suami atau isteri kita yang mungkin ada simptom ataupun ada trigger point ataupun nampaklah gejala-gejala yang saya sebutkan tadi tu. Apa yang kita nak buat? Yang pertama dia kita boleh suruhlah. Sebabnya kalau mungkinlah kita tak pastikan sama ada betul ke tidak orang ni ada masalah mental health issue. Yang pertamanya dia boleh je buka dekat mana-mana website university ataupun KKM untuk tulis dia type mental health punya test. Nanti dia adalah satu form ataupun borang yang anda boleh isi. So ada test tahap anda punya tahap stres atau tahap depression atau anxiety ni di tahap yang mana. Kalau anda di tahap yang membimbangkan, anda boleh pergi, contoh kalau anda berdekatan dengan Kementerian Kesihatan pula, klinik kesihatan, anda boleh rujuk pada klinik-klinik kesihatan yang berdekatan dengan anda. Anda bagi tahu je pada mereka, doktor ataupun nurse, biasa kita akan jumpa nurse dulu lah. Dia tanya kan, awak datang ni hari ni sebab apa? Cakap je, saya ada masalah, saya rasa jantung saya ni berdegup irregular ataupun semacam, ataupun saya rasa sesak nafas. Kalau macam orang ada anxiety, biasanya dia akan rasa macam ni, dia punya degupan jantung irregular, ada sesak nafas yang padahal dia tak ada langsung penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pernafasan. So tiba-tiba dia berlaku macam tu. So bagi tahu dengan doktor, cakap saya rasa saya ada
kemungkinan saya ada simptom-simptom depression ataupun anxiety. Nanti nurse tu tahulah cara dia nak channel ataupun cara dia nak bawa anda kepada saluran yang betul. So kalau anda rasa anda tak tahu macam mana anda nak handle, anda paling senang anda suruh je. Cubalah kau buat test ni dulu dekat online, please test ataupun kaji selidik dengan anxiety ataupun depression. Nanti akan anda dapat. So boleh rujuk pada klinik kesihatan yang ada terdekat ataupun pergi terus ke hospital. Mungkin hospital sekarang tengah crowded, so pergi KK lah, mudah sikit kan. Rasanya lebih kurang crowded lah rasanya. Saya tak pasti sekarang KK punya keadaan macam mana, tapi so far saya dengar kawan-kawan saya yang bekerja di KK, dia orang pun busy handle jadi investigator kepada COVID-19 punya case. Maksudnya macam mana dia menjadi investigator ni, dia orang check kontak-kontak rapat yang kadang-kadang dia orang memutar belikkan isu yang menjadi payah mereka, dia orang mereka yang melakukan tugas ni untuk check di mana punca ataupun macam mana kes ni berlaku. Selingan. Okey. So, itu cara yang pertama. Sebabnya itu cara lebih mudah lah. Dan yang apa sendiri ataupun apa yang kita boleh sumbang sebagai seorang orang yang dekat untuk kita membantu mereka ini, yang pertamanya kita tadah telinga lah. Kita cuba menyumbang masa dan juga menyumbang telinga kita untuk sentiasa mendengar keluhan mereka. Jangan memberi ataupun judge ataupun memberi solusi, just dengar. Sebab kadang-kadang mereka yang mengalami depression ataupun mereka yang mengalami masalah anxiety ni, diorang bukannya nakkan solution. Diorang nakkan seseorang yang boleh diorang luahkan perasaannya. Kita just iakan dia ataupun kita letak diri kita dekat situasi mereka. Ini apa yang saya belajar atau saya baru dengar satu live daripada pakar psikologis hari Sabtu ke hari Ahad lepas. Dia ajar macam itulah. Jangan kita bagi nasihat cakap ini semua dugaan Allah, kita kena bersabar. Jangan kita bagi, boleh nasihat kan, tak ada masalah. Cumanya kadang-kadang mereka tu dah tertekan sangat. Bukannya dia orang tak tahu benda tu semua, disebabkan dia orang terlalu stres. Dia orang punya otak dah irrational, dah hilang pertimbangan. Nanti kan bila dia dengar kita berbebel, kita dia akan menyebabkan benda tu jadi lebih teruk. So that's why benda yang terbaik dia, kalau anda ingin offer ataupun ingin membantu mereka, cukup duduk ataupun letakkan diri anda pada keadaan mereka dan dengar saja. Iakan saja apa yang mereka katakan, dan mungkin anda tengok dia dah diam, macam dah lega sikit, baru anda cubalah share sikit ataupun berikan kata-kata semangat kepada mereka supaya mereka tidak terus terbuai dengan ataupun tidak terus memikirkan yang diberikan oleh KKM. Macam saya cakap tadi lah. Kita jangan memberi teguran, kita just iakan saja. Okey. Lagi-lagi sekarang time PKP ni kita tak boleh nak berjumpa secara bersemuka. So jadi lebih sukar untuk kita baca mimik muka ataupun dia orang punya reaksi. So that's why lebih kita letakkan pada just untuk mendengar supaya dia orang lebih lega. Okey. Dan seterusnya, kalau contoh kita dapat kenal pastilah kan, sambil-sambil kita dengar masalah dia, keluhan, apa benda yang dia alami tu kan, kita dapat kenal pasti. Mungkin punca berlakunya kemurungan ataupun dia jadi macam ini adalah disebabkan oleh faktor ekonomi ataupun faktor mungkin dia bergaduh dengan sebenarnya. Cubalah kita beri, kalau suami isteri dia agak payah sikit, dia agak sensitif. So kalau anda berani untuk memberikan teguran ataupun anda beri pendapat, itu hak anda. Tapi kalau anda rasa anda tak yakin, jangan. Tapi kalau contoh disebabkan faktor ekonomi, sama ada kalau anda mampu untuk menghulurkan bantuan dari segi kewangan, hulurkanlah. Kalau anda ada cara ataupun idea macam mana anda nak meringankan beban mereka daripada segi memberikan satu platform untuk mereka menjana duit, berikan. Guide mereka sebaik mungkin, sekurang-kurangnya di mana di kala mereka cuba untuk bangun daripada diorang punya slum ataupun diorang punya zaman kejatuhan tu, anda didik mereka mana tu diorang menjadi seorang yang berjaya ataupun rakan niaga anda yang berjaya. Anda dah berjaya menyelesaikan masalah mereka dan anda juga dah dapat mengembangkan anda punya satu kita panggil apa? Satu rakan niaga yang baik lah. So itu cara dia.
So maksudnya just ayat mudahnya kalau anda nak cuba bantu rakan anda adalah anda just jadi good listener yang betul-betul good listener, yang bukan yang judgemental. Betul-betul tadah, just iakan saja, insya-Allah anda boleh membantu mereka. Okey. Itu antara poin-poin yang saya nak sharekan berkenaan dengan isu kemurungan yang ada yang ada pada zaman sekarang ni. And satu kali last, kita nak tengok mesti kadang-kadang kita terfikir apa bezanya kemurungan daripada kesedihan ataupun kehibaan. Sedih, betul, anxiety. Dia sebenarnya anxiety dengan depression ni dia boleh berlaku seiring. Dia boleh berlaku dalam satu menjadi punca yang samalah. Dia bukan dia jadi punca, ataupun kadang dia berlaku dua-dua orang, dia akan berlaku serentak ataupun salah satu. Tapi nak cakap punca, dia bergantung jugalah, bergantung pada orang tu sendiri. Okey, so tadi saya nak ceritakan berkenaan macam mana kita nak bezakan berkenaan dengan kemurungan, kesedihan atau kehibaan. Okey, so kalau kita tengok kesedihan ataupun perubahan mood, kehibaan ni adalah berlaku perubahan mood yang tidak tindak balas normal terhadap sesuatu sesuatu peristiwa. Okey, sesuatu peristiwa yang mana macam tu ada pergelutan, pertelingkahan, kekecewaan atau kegagalan. Itu biasa kita rasa sedih. Contohlah kematian ke, kita hilang kerja, tu sebenarnya kita akan rasa sedih. Kita akan mengalami salah satu tempoh kesedihan. Okey, so benda sedih ni dia tidak akan dia, macam nak cakap sedih ni dia tak lama. Dia once kita dapat overcome peristiwa ataupun benda yang berlaku tu, contoh tadi cakap kita hilang kerja kan, kita boleh think rasional, kita boleh think positif. Sedih, episode of sedih tu dah hilang, dah habis kat situ, dia berhenti kat situ. Tapi konsep ataupun kehibaan ini, dia satu perasaan kekecewaan yang berlaku. Dia punya rasa tu, dia rasa berulang-ulang kali, yang kadang-kadang benda ini yang boleh menjadi punca sebab kita berlakunya episod kemurungan. Contohlah kita fikir pasal isu yang samalah, pasal isu hilang kerja. Dia fikir kenapa hari ni dia baru hilang kerja, lepas tu nanti dalam 2-3 hari dia fikir kenapa aku hilang kerja itu, aku ni tak bagus ke, bos ni apa benda yang kurang di mata bos sebagai contoh, ataupun apa benda salahnya aku buat. Padahal masa dia diberhentikan, majikan dia dah terangkan, saya minta maaf kepada anda, sebenarnya saya tidak niat pun untuk memberhentikan, tapi disebabkan faktor ekonomi sekarang ni saya terpaksa demi kelangsungan syarikat ni macam ni. Time dia dah dapat terima lah, tapi sebabkan dia rasa hibur, dia rasa down, benda tu akan berulang, dia akan melayan perasaan benda tu. Dia rasa sedih tu dia dapat overcome. Tapi kalau hibur ni dia akan berulang, episod dia berulang-ulang yang menjadi punca ataupun yang menjadi faktor utama kenapa orang itu boleh berlakunya episod kemurungan itu sendiri. Okey. So ini antara fakta ataupun mitos. Kalau kita tengok, kemurungan biasanya dapat diselesaikan secara spontan dalam masa 2 ataupun 3 tahun. Dia mitos ataupun fakta? Kalau ikutkan sebenarnya, kalau kita tengok daripada ciri-ciri ataupun jenis kemurungan basically dia akan berlaku dalam tempoh satu jangka masa yang lama, iaitu dalam dekat 2 tahun. So dia mengambil masa. Sebabnya salah satu ataupun antara terapi yang boleh digunakan untuk mereka ini, orang yang mengalami masalah depression ni, adalah dengan cara dia ambil ubat anti depression dan juga terapi terapi percakapan ataupun counselling, sesi counselling. So bila dia orang buat dua-dua ni ataupun salah satu, insya-Allah
Satu, apa kita panggil, satu jumlah yang besar lah, yang akan mengalami apa, yang akan nampak dia punya perbezaan. Ini benda yang salah lah. Sebabnya kita, seperti yang kita sedia maklum, kalau kita ada masalah mental health, biasanya kita punya apa nama tu, kita punya risiko untuk kena penyakit-penyakit seperti macam contoh darah tinggi, kencing manis, kolesterol, sakit jantung ke apa tu ada lebih tinggi. Sebabnya bila kita stres, bisa cakap semua-semua ni, bila kita stres banyak sangat hormon yang akan terganggu, yang akan menekankan kita, yang akan membebankan kita punya apa tu, kita punya badan kita, yang lama-lama menyebabkan kita di punca, kita punya badan ni tak boleh berfungsi dengan baik. Okay, so itu basically berkenaan kalau kesedihan yang membawa pada, contohlah kehilangan meninggal disebabkan orang yang tersayang ke apa kan, boleh bawa kemurungan. So saya rasa yang itu kalau kita boleh gunakan, maksudnya dia bukan sedih tau, dia dah jadi konsep hibur. Dia jadi merintih. Asyik mengenangkan episod atau kesedihan yang lama tu, dia berubah. Kalau kesedihan ni adalah satu tahap yang kita boleh kontrol lagi dia punya, kita buat control measure lah maksudnya. So kalau hibur ni, dia harus sentiasa merintih, dia ulang-ulang lagi episod dia tu. Itu yang menyebabkan kemurungan lah. Okay, so InsyaAllah sampai basically apa benda yang saya nak sampaikan, apa nama, berkenaan isu kemurungan ini. Sebabnya saya terpanggil juga, sebabnya kalau kita lihat terlalu banyak sangat dah kes sekarang berkenaan dengan apa nama tu, kes bunuh diri disebabkan stres ataupun depres dengan keadaan isu semasa. Okay, so that's why harapnya kita, kalau kita dapat kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang rasa-rasanya dia lain sikit dia punya ni, bantulah mereka. Okay, kalau tak mampu untuk bantu dari segi selesaikan masalah, bantulah dari segi jadi tempat untuk tadah dia punya apa nama tu, segala benda yang nak share, tadah je lah. Okey, sekurang-kurangnya kita dapat meringankan beban mereka. Jangan bagi dia orang simpan dan simpan. Okey. So saya rasa nak buka soalan pun, saya ni bukannya orang yang betul pakar nak cerita ataupun nak menjawab soalan berkenaan dengan depression ini semua. Sebenarnya cuma saya nak share saja ilmu berkenaan depression ni, apa benda, apa nama, signifikan ataupun apa benda ciri-ciri yang ada. So harapnya ilmu yang ada pada petang ini ataupun tengah hari ini dapat dimanfaatkan kepada anda semua, dijadikan salah satu bridge ataupun salah satu topik yang boleh menghubungkan anda kepada kawan-kawan anda di luar sana, yang boleh membuka ruang mungkin kepada memperkenalkan produk MSB ataupun memperkenalkan platform MSB punya perniagaan yang jelah yang boleh kita gunakan sebaik mungkin kalau kita pandai atau bijak menggunakan peluang. Okey. So apa-apa pun, terima kasih kepada anda semua yang sudi ataupun yang sanggup meluangkan masa tengah hari anda sambil-sambil yang tengah makan ataupun tengah apa nama, menyiapkan juadah tengah hari untuk family. Saya minta maaf kerana menggunakan masa anda. Okey, so harapnya semuanya bermanfaat, dan macam biasa semuanya yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas izin beliau, saya ada idea ataupun ada sedikit ilmu yang boleh saya sampaikan kepada anda semua. Benda yang tidak tepat ataupun tidak baik itu semua datang daripada diri saya. Harapnya semua apa nama, harapnya semua sihat-sihat, sentiasa dilindungi, sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan jaga diri. Okey, apa COVID-19 ni masih belum lagi kita dapat lawan ataupun kita dapat hapuskan sebaik mungkin. So stay safe, sentiasa beringat, especially time kita keluar daripada rumah. Okey, sampai contoh kalau anda yang bekerja, yang kena bekerja pergi apa office, habis je kerja sampai rumah, kalau boleh teruslah mandi. Okey, so terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari.